Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok soalan 15. Okey, B1. Okey, baik. Okey, B1 ni melibatkan transformasi, soalan transformasi Okey, soalannya, rajah 8 menunjukkan 3 trapezium A, B, C, D, E, F, G, H ini dan juga ELKJ yang ditulis pada grid segi 4 sama. Okey. ELKJ yang besar ni lah. Okey, jadi dia kata kat sini ELKJ yang besar ni ialah image kepada ABCD. Jadi kita boleh dapat tahu ini adalah image, ini adalah objek. Okey. Di bawah gabungan transformasi WV. Okey, huraikan selengkapnya transformasi W dan V. Okey. So, bila dapat gabungan transformasi, ini adalah gabungan transformasi VW tau. Okey, VW, bila dia kata VW sahaja, kita akan baca daripada kanan ke kiri. Erti kata lain, kita akan baca had W dulu, barulah V. Okey, itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua adalah kalau macam soalan sebelum ni, dia bagi huraian, dia suruh cari kan mananya image tu pergi. Tapi untuk had ni pula, dia dah bagi bentuk siap-siap. Dia suruh fikir apakah transformasi yang telah digunakan untuk soalan ini. Okay, itu untuk transformasi inilah untuk soalan ini. So, bila dapat soalan ni, perkara yang pertama kita akan tengok adalah dari segi saiz. Okey. Okey, ini objek. Objek ni had first lah. Okey, ni had first. Ni had second. Yang ni had third. Faham tak? Objek ni had first lah. Okey, ini image, ini image. Dia ada dua image, 2 dan 3. So, daripada objek nak pergi ke image ni, apa perubahan yang kamu nampak? Yang pertama adalah dari segi saiz. Kita tengok dari segi saiz. Okey, yang had image nombor 3 ini, dia berlakunya besar lah. Dia jadi besar. Saiz dia semakin besar. Bila saiz semakin besar dalam transformasi, itu adalah suatu pembesaran. Okey nah? Okey, jadi bila ada sahaja pembesaran, okey, maksudnya pembesaran ni, saiz yang besar ni adalah image yang terakhir. Tengok ni kan, ni image dia berada kedudukan yang terakhir, kedudukan yang last. Jadi pembesaran adalah transformasi yang terakhir. Jadi tadi transformasi kita adalah gabungan VW kan. So kita baca W baru V, betul tak? Okey, jadi pembesaran adalah transformasi yang kedua. Ini pembesaran kat sini, kat V. Ingat kalau dia besar, saiz dia besar daripada transformasi yang last, iaitu nombor 3 kan. Ada 1, 2, 3. Tengok 3 ni dia besar. Jadi pembesaran lah. Jadi kalau dia besar kat nombor 3, jadi dia adalah transformasi yang terakhir. Adalah. Okey nah. Okey, seterusnya. Okey, dah tahu V, kita nak tengok tahu W dulu. Okey, sebab ni soalan pertama berkaitan dengan W. Okey, dari W adalah daripada nombor 1 nak pi kepada nombor 2. Okey, apakah transformasi tersebut? Kita pakai transformasi apa? Itu persoalan dia. Okey, yang dah kamu belajar dalam transformasi adalah kita ada yang pertama pantulan. Yang kedua kita ada translasi.
Yang ketiga, kita ada putaran. Yang keempat, kita ada pembesaran. Okey. Kita tengok daripada nombor 1 pergi kepada nombor 2. Kita tengok dari segi saiz dulu. Saiz nombor 1 pergi nombor 2, saiz dia sama tak? Nampaklah pula saya pandang. Daripada nombor 1 pergi kepada nombor 2 ini, saiz sama tak? Saiz sama. Jadi bukan pembesaran lah. Kalau pembesaran, dia sama ada saiz tu makin besar ataupun makin kecil. Macam nombor 3 ni, saiz dia besar. Jadi dia pembesaran. Okay, nah? Tapi untuk 1 pergi ke nombor 2, saiz yang sama. Jadi pembesaran out. Okey. Okey, seterusnya, adakah pantulan? Tengok. Nombor 2, dia bertentang tak sesama sendiri? Tak kan? Kalau pantulan, dia mesti bertentangan antara sama sendiri. Maksud cikgu, kalau sini kat sini, kalau bucu C ni, dia mesti duduk kat sini. Faham tak? Dia duduk kat depan dia. Kalau bucu D, ada 3 kat sini, mesti kat sini pun ada 3. Dia duduk mesti macam ni. Kalau kita draft lah, dia mesti macam ni. Dia duduk sebelah-sebelah gitu. Adakah seperti itu? Tidak. Okey, jadi pantulan tidak. Okey, seterusnya, adakah satu translasi? Kalau translasi, bila dia bergerak, kedudukan dia mesti sama. Bukan? Maksud cikgu, kalau dia satu translasi, bila dia bergerak, bentuk objek dia mesti sama. Contohnya, kalau cikgu kata, okey, bergerak 3 ke kanan dan 3 ke atas. 1, 2, 3. Okey, sini C katakan. Okey, ini pun sama. 3 ke kanan. Okey, 3 ke atas. Sini D. Okey, sini 3 ke kanan, 3 ke atas. Sini 3 ke kanan. Nampak 1, 2, 3. 3 atas. 1, 2, 1, 2, 3. Sini lah. Okey, jadi bentuk dia akan jadi macam ini. Bentuk dia mesti sama. Sekejap cikgu padam pergerakan tu lah. Bentuk dia mesti sama. Dia mesti akan jadi dia mesti jadi macam ni. Itu adalah translasi. Bila dia bergerak saja, macam cikgu kata, cikgu nak bergerak ke 3 ke kanan, 3 ke atas kan. Sini 3, sini 3. Okey, jadi semua titik 3. Jadi bentuk dia, ini objek, ini image, bentuk dia mesti sama. Itu translasi. Okey, jadi translasi out lah. Sebab apa cikgu kata out? Kamu tengok balik image dia. Kan? Kita tengok balik, ni 1 ni 2 kan, nombor 2 ni dia tak sama pun bentuk dengan dengan nombor 1. Okey nah. So, tinggallah putaran. Kalau kamu tengok putaran, 1 pergi ke 2, macam mana bentuk dia? Bentuk dia berubah. Betul tak? Okey. Okey, jadi itu adalah putaran lah. Dia salah satu cara kita tengok dia bentuk dia berubah. Lepas tu macam mana cara dia berubah? Kalau kamu tengok, okey, dia berubah, dia macam terkalih. Itu adalah putaran lah. Okey nah. Bila terkalih saja, dia adalah putaran. So, kita tahu bahawasanya V tu merupakan putaran. Bisa pada sana.
Jadi, okey, bila kita nak buat, yang pertama kita tahu bahawa atas fungsi W adalah suatu putaran. Okey, bila putaran, kita nak tahu yang pertama adalah berkaitan sudut dia. Okey, cuba tengok sudut. Okey, ini nombor 1 objek kan? Ini nombor 2 adalah suatu image. Okey, jadi okey, macam mana sudut dia? Kita boleh dapat tahu lah sudutnya adalah 90 darjah. Macam mana nak tahu sudut tu 90 darjah? Macam mana? Macam mana nak tahu sudutnya adalah 190 darjah? Sebenarnya dari gambar pun kamu tahulah. Sudutnya merupakan 90 darjah bila kita tengok gambar tersebut macam terbalik. 90 darjah je ni. Okey. Okey, kalau kamu macam tak pasti, okey kita buat garisan lah. Okey nah. Okey, contohnya cikgu ambil warna hijau ni Okey, cikgu ambil peach. Okey, so, okey cuba Okey, cikgu katakan cikgu ambil garisan DC. Okey, DC untuk objek ni kan. Okey, cikgu garis. Okey. Okey, so garisan yang sama adalah pada image adalah garisan H, E, H. So yang ni pun cikgu buat satu garisan. Okey. Bila cikgu buat satu garisan, kamu perasan tak kat sini? Okey, dia bertembung kan? Okey, bila dia bertembung, dia menghasilkan sudut 90 darjah. Itu adalah salah satu cara lah. Okey, sebab tu sudutnya adalah 90 darjah lah. Sama ada kamu tengok apatah tu nama objek tu, daripada objek ke image, dia bentuk dia terkalih ataupun kamu buat garisan. Terhasil tak 90 darjah? Kalau terhasil 90 darjah, maka sudutnya adalah 90 darjah. Okey nah. Okey. Okey. Jadi dah tahu sudut, seterusnya kita nak tahu mengenai arah. Arah. Kita belajar dua arah. Okey. Sama ada ikut jam ataupun ikut lawan jam. Lawan arah jam. Okey nah. So macam mana kita nak tahu? Cuba kamu tengok daripada nombor 1 ke nombor 2. Buat dia punya anak panah macam ni. Daripada 1 ke nombor 2. Macam mana tu? Bukan dia arah ke situ. Daripada nombor 1 ke nombor 2. Arah dia macam ni. Dia bergerak ke kanan. Faham tak? Dia bergerak ke kanan. Daripada 1 ke nombor 2. Dia bergerak ke kanan. So, bila dia bergerak ke kanan, apakah maksudnya? Maksudnya adalah ikut lawan arah jam. Okey, kalau kamu confuse, okey kita tengok jam kita. Okey, ni jam kita kan? Kita besarkan jam. Okey, this is our jam. Okey, baik. Kalau jam kita selalunya kamu tengok jam, kita bergerak daripada kiri ke kanan kan? Ikut sini. Betul tak? Okey, ini adalah ikut arah jam. Ini arah jam. Okey. So tadi kita punya arah adalah seperti ni. Betul? Okey. Arah kita macam ni tadi. Betul? Okey. Kalau arah macam ni, adakah ikut jam? Tak. Dia berlawanan. So ini adalah lawan arah.
Okey, sebab apa lawan? Tengok sini. Kalau biasa jam, kita akan kira 12, 1, 2, 3. Tapi ini adalah 8, 7, 6. 5. Dia bergerak. Contoh daripada 8 ke nombor 5. Jadi ini adalah lawan arah jam lah. Okay, so sebab tu cikgu tulis sini, arah dia adalah lawan arah jam. Okay, nah. So kita boleh padam lah. Okay, arah dia lawan arah jam. Lawan arah jam. Okay, nah. Okay. So, bila dah tahu lawan arah jam, satu lagi kita kena tahu adalah mengenai di pusat. Kamu dah tahu dah arah jam. Cuma kamu tak tahu adalah berkaitan dengan pusat. Okey, kat mana pusat nak kita buat? Itu persoalannya. Okey, nah. So, okey. Okey, so kita nak buat. Okey, kita nak cari pusat kan? Okey, so okey. Nak cari pusat, okey, kamu pilih satu titik yang sama antara image dan juga objek. Okey, contohnya cikgu nak ambil titik mana Okey, cikgu nak ambil titik B dan G. Okey, B untuk objek, G dan untuk image. Okey. Bila kita dah decide titik tu kan? Okey, bila kita dah decide, kan cikgu cakap tadi, cikgu nak ambil titik B untuk objek, titik G untuk image kan? So, bila decide, kita buat dua app. Okey, buat dua app. Okey, ni titik B, ni titik G. Okey, ini. Dan okey, itu satu app. Okey, buat lagi satu app. Okey. So, cikgu decide. Okey. Satu lagi add adalah dari sini G ke sini. Okey. Okey. Kita ada satu. Kalau kamu tengok, kita ada satu cikgu buat. Satu warna purple. Satu lagi warna hijau. Okey. Baik, bila dah ada dua titik, okey, senang sahaja. Okey, kita ada arrow kan? Ni arrow yang kita buat first tadi, betul? Okey, so garisan yang berdekatan dengan arrow tu kita delete. Kita delete garisan yang berdekatan dengan anak panah ni. Okey, nah. So, di antara warna hijau dengan warna purple, okey, yang mana duduk dekat dengan arrow ni. Arrow warna hitam ni. Warna purple kan? So, kita delete lah. Nak delete purple ni pun susah. Kita delete lah. Apatah garisan purple ni kejap cikgu nak delete. Susahnya nak delete. Okay. So, tinggal warna hijau. Okay. So, okey, bila tinggal warna hijau, apa yang berlaku? Okey, baik. Okey, apa yang berlaku bila dah tinggal warna hijau ni? Tengok okay, kita kira kotak kat warna hijau ni, garisan ni daripada B ke G, garisan hijau ni ada berapa kotak? Okay, satu kotak. Okey, lepas tu belok kanan, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Okey, kira balik. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. So, 6 kan? Kita bahagikan dengan 2 sama dengan 3. Betul? 6 bahagi 2 sama dengan 3. So, kita ambil 3 langkah lah. 1 langkah, 2 langkah, 3
Langkah dekat sini kan, betul tak? Sana kita padam 6 bahagi 2 ni. Jadi 6 bahagi 2 kan. 6 bahagi 2 sama dengan 3 kan. So kita pun langkah lah 3. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dekat sini kan titik ni, betul? Okay, look. Okay, titik tu kalau kamu perasan dia tak kena kat bucu. Maksud cikgu bucu tu adalah bahagian ni. Dia tak kena hak bahagian ni. So ini bukan adalah titik dia. Bukan pusat dia. Kalau dia kena kat sini betul. Pusat. So dia kat sini kan. Tapi 3 yang kita langkah sebanyak 3 tu adalah dekat batang. Dekat sini, betul tak? So macam mana kita nak buat? Okey, bila dah dapat kamu punya titik, bila kita langkah titik kamu kena kat batang, bukan pada bucu macam ni. Kita akan keluar daripada garisan L lah. Faham tak? Okey nak. So tadi kita langkah sebanyak 3 kan. So cikgu kata, okey kalau nak tahu kena keluar daripada L. Kena keluar. Okey, so kalau keluar kita akan ke atas lah sebanyak 3 langkah. Okey, sini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jadi inilah jawapan dia. Okey nak. Okay, jadi titiknya adalah 1, 6. Okey nak. Okey, kalau confuse cikgu, kenapa cikgu naik ke atas awak tak masuk dalam? Kalau kamu tengok, okey, cikgu kata keluar kan? Okey, kalau kita masuk ke bahagian bawah ni, ini dia masuk dalam L. Ini adalah luar L. Sekarang kita nak ke luar. Sebab itulah cikgu naik ke atas sebanyak 3 kali. Jadi jawapan dia adalah 1. Pusat dia adalah 1, 6. Jadi macam mana kita nak tulis? Okey, jadi transformasi W adalah putaran putaran 90 darjah. Okey, ikut ni lawan arah jam. Ni pada pusat. Okey, 1 pada pusat koordinat 1, 6. X dia kat sini 1, Y dia adalah 6. Okey nah. Okey, kalau kamu nak tahu sini adalah nilai dia 3 markah lah. Dapat putaran 1 markah, 90 darjah 1 markah. Okey, lepas tu bagi tahu pusat dia pun 1 markah. 3 markah banyak. No? 4 markah pun boleh dapat. Ikutlah. Soalan tu nak bagi berapa. Okey nah. So kalau macam kamu tahu ni putaran ni, tapi aku lupa lah pusat dia cik macam mana. Tak apa. Buat je takat mana yang tahu. Okey nah. Jangan tahu sikit lepas tu tapi tak nak buat semua. Buat takat mana tahu. Okey. Itu adalah untuk putaran. Okey, seterusnya W. Okey, seterusnya adalah untuk V pula. Okey, tadi sini 1, sini 2, sini 3. Okey, untuk transformasi V, kita tahu dia adalah suatu pembesaran. Kalau dalam pembesaran, apa yang kita kena tahu adalah K, skala pembesaran. Macam mana nak cari K? Panjang sisi imej bahagi panjang sisi objek. Okay. So, kita carilah panjang dia. Jadi ini 3 kan? Okey, 3 ni imej, ini adalah objek.
Cikgu kalau kata cikgu saya nak tengok had 2 boleh tak? Boleh. Sebab 2 ni pun datang daripada 1 ni juga. Boleh. Kalau nak tengok kat 2 ni pun boleh. So tak kisahlah mana pun. Okey. So kita tengok panjang sisi image kan. Okey, katakanlah untuk image kamu pilih antara panjang yang kamu nak pakai. Okey, contoh. Okey, cikgu nak pakai adalah garisan KL. Berapakah panjang KL? Ada berapa kotak situ? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. So 3 lah. Okey, per. Okey, panjang sisi objek. Kalau panjang sisi objek, kamu kena cari sisi yang sama. Kalau sini K dekat sini, KL ni bahagian sini, ni objek kan? Objek pun bahagian dia, sisi dia kenalah sama. Samanya adalah pada GF. Okey, panjang GF. Berapa kotak? 1 kotak. Jadi 3 per 1. Okey, 3 bahagi 1 sama dengan 3. Okey, jawapan yang pertama. Okey, seterusnya bila dah dapat dah skala K kamu, kita nak cari titik. Titik pembesaran kita. Okey, macam mana nak cari titik? Kita nak cari titik, kita akan gariskan. Buat 2 garis, kita akan buat persilangan. Okey, di antara sini objek, sini image. Kita padam pula. Okey, ini objek, ini image kan. Cikgu ambil lah EFGH ni sebagai objek lah. Okey, buat 2 garisan dah. Okey, buat 2 garisan. Okey, contoh cikgu nak ambil titik yang sama. Contohnya cikgu ambil titik K dan G. Jadi cikgu buat garisan dah. Pastikan titik K dan G tu kena. Baru kamu garis. Gitu. Okey. So itu yang pertama. Okey, yang kedua, contoh yang lain. Okey, cikgu kata nak ambil titik F dengan L lah. Titik dia sama kan? Okey, F for object, L adalah untuk image. So, dah tentukan garis lah. Pastikan garisan F dan L adalah sama. Okey, good. Okey, baik. Cuba kamu tengok. Okey, ada tak titik yang bersilang? Okey, ada kan di sini, betul tak? Okey, itu titik. Titik mana yang bersilang tu? Titik yang E. Titik E. Okey. So, bolehlah kita buat ayat. So, ayat kita untuk huraian V bagi transformasi V adalah pembesaran pada skala pembesaran 3 pada titik E. Okey nah. Okey, itu ayat dia. Buatlah ayat bagi jadi. Okey nah. Pembesaran pada skala pembesaran 3 pada titik E. Okey nah. Alright, kat sini pun kamu akan dapat 3 markah lah. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Ni semua markah ni ada besar sini. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey nah. Okey, baik. Seterusnya adalah soalan. Okey, diberi bahawa luas kawasan melorek adalah 240. This is lah 240. Okey, kira luas kawasan yang diwakili oleh EFGH. EFGH. So, dia nak yang ni lah. Ni berapa? Okey, boleh? Jadi, macam mana kamu nak buat ni?
Okey, dia bagi kawasan had ni. Kawasan macam ni kan. Kalau tak tahu okey lah. Kan? Ni berlorek. Okey, betul had ni kan. Okey, jadi dia nak kawasan yang berlorek ni. Apa yang perlu kamu buat? Yang had yang besar ni, kamu kena tolakkan yang had kecil. Baru dapat kawasan yang berlorek. Betul. Kawasan had berlorek ni, jadi semua ni sekali, kamu kena tolak lah yang kawasan tak berlorek ni, had kecil ni. So, kamu dapatlah kawasan yang berlorek. Gitu. So, macam mana nak buat? Kawasan yang berlorek ni adalah nilai dia 240. Dia suruh cari kawasan yang kecil ni. Kecil ni berapa? So, macam mana nak buat? Kita kena cari yang besar ni. Yang besar ni berapa? So, yang besar ini adalah image. Betul tak? Image. Betul, image. So, jadi macam mana nak buat? Okay, so jadi dia punya apatah tu nama formula dia adalah luas image sama dengan luas. K kuasa 2 darab luas objek. Kan? Luas objek. Apa dia punya ni? Sabarlah sayang. Jadi so kita nak tahu luas image. Luas image tadi macam kita buat adalah kita nak cari luas image. Cuba tulis kat sini sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi luas image kan. K tadi soalannya sebelum ni lah kan, kita dapat K sama dengan 3, betul tak? Kalau ada 3 lah. So 3 kuasa 2 kita akan darabkan. Luas objek tak tahu ni. Ni macam soalan penyelesaian masalah sikit lah. Luas objek tak tahu kan. So kita akan tulis dah dia punya bucu ni, iaitu nama objek ni, iaitu EF. Bukan kawasan berlorek ni. Faham tak? So nama dia adalah EF. So kamu kira kalkulator 3 kuasa 2 sama dengan 9. So tulislah 9 darab EF GH. Kita akan tulis 9 EF GH. Tiba-tiba jadi algebra raya. Tulislah kat sini 9 EF GH. Yang kecil ni, yang bukan kawasan berlorek ni adalah EF GH. So 240. Kalau kamu dah belajar algebra ataupun ungkapan linear, kalaulah kamu boleh ubahnya sama, kamu boleh tolak lah. So macam mana nak tolak, cikgu? Kita akan tolak pakai nombor depan ni. Ni tak ada nombor. Bukan tak ada nombor sayang oi. Nombor dia 1.
Okey, tolaklah nombor kat depan ni. Ni perkali dia tau. Okey, 9 tolak 1 berapa? 8. 8 E, F, G, H. Okey nak? Okay. So, kita nak cari E, F, G, H. Nanti kata lain, memang dia duk tanya hak kawasan E, F, G, H kan? Kawasan ni. Betul tak? Dia duk tanya kawasan ni. Kawasan yang bukan berlorek. So, macam mana kita nak buat? 8 ni kita pindahkan dia ke sebelah kiri. 8 ni pindahkan ke sebelah kiri. Dia jadi apa? Bahagi 240 bahagikan dengan 8 dah. So tekan kalkulator. 240 bahagi 8 kamu akan dapat tengah on. 240 mana 4 ni, 0 bahagi 8 sama dengan 30. So this is the answer lah. 30. Nah, 2 markah. So mana dapat markahnya? Satu di sini. Okey, satu lagi adalah di sini. Nah, 2 markah. Okey. Itu saja kelas untuk hari ni. Okey. Kalau tak ada tak faham, dia mesej Cikgu Nana. Okey, itu saja. Terima kasih.